Okey, apa yang baiknya hybrid ni adalah hybrid ni dia bagi sumber profit sebenarnya. Haiwan tu besar, tumbuhan ni matang dan besar dan sebagainya lah, cantik, sedap. Okey. Jadi untuk tumbuhan yang tak syoknya dengan hybrid ni adalah bila kita dapat contoh pisang yang hybrid. Pisang ni kita tak mampu tanam dia secara normal. Maksud dia kita dah dapat benih, kita nak tanam dan keluarlah pokok hybrid yang baru. Dia tak terjadi macam tu. Jadi dia menjadikan satu peluang bisnes pula kepada orang yang mampu buat hybrid. Dia akan utilize dan dia akan control monopolize satu-satu certain field yang dia berjaya hybrid, dan akhirnya dia akan buat keuntungan dan kita lah akan menjadi pembeli sebab dia bagi kualiti kepada kita, tapi back dia adalah kita tak mampu nak buat benda tu sendiri. So dia jadi kita adalah orang yang sentiasa membeli. Adakah manusia pernah mengalami hybrid? Okey, ceritanya pernah 40,000 tahun yang dulu by teori lah, iaitu manusia-manusia yang berada dekat Eurasia. Eurasia ni adalah orang yang dia ada kacuk Rusia, kacuk China, Jepun. Dia panjang lah dekat bawah pada kawasan Rusia tu. Dan kalau kita search Eurasia ataupun orang-orang yang telah pupus pada 40,000 tahun yang lalu, dia akan keluar muka dia seakan-akan macam manusia tapi bentuk tengkorak dia berbeza. Dia macam sedikit macam haiwan. Jadi katanya manusia macam tu telah pupus sebab dia tak mampu adapt dengan perkembangan zaman sekarang, dan akhirnya kita ni adalah manusia yang moden. Sebenarnya hybrid ni bukan kata zaman sekarang saja kita berminat, daripada dulu lagi. Sebagai contoh, dalam kalangan Yunani dia ada demigod, manusia dengan Tuhan. Kemudian dia ada manusia berbadan kambing. Dia dalam cerita Harry Potter, dia ada badan kuda, kepala burung lang, ekor dan sebagainya. So itu adalah antara hybrid. Hybrid ni daripada dia segi mitos, kemudian dia jadilah satu benda yang dipilih oleh kita sekarang. Pertama sekali kita kena faham contoh orang-orang yang suka belah haiwan. Contoh burung yang boleh bercakap tu burung apa? Murai. Bukan burung murai. Kakak tua. Burung kakak tua ni tak silap saya dia bukan berasal dekat Malaysia. Walaupun kita nampak burung kakak tua banyak dekat Malaysia, sebenarnya burung kakak tua ni datang daripada luar negara. Bila burung kakak tua datang dari luar negara, kita bawa ke Malaysia, kemudian pembela tu rasa macam aku dah tak nak lah burung ni, aku nak biar dia hidup bebas. Contohnya kau dah simpan dia 10 tahun, kau nak dia hidup bebas. Kemudian kita lepas kepada hutan. Bila burung kakak tua ni jumpa dengan pasangan yang dia boleh compatible, walaupun yang ini bukan kakak tua, dia akan menghasilkan satu hybrid yang baru. Okey, nampak macam sedap hybrid, tapi hybrid ni dia merubah satu struktur ekosistem. Kalau dapat hybrid yang jenis over yang sangat-sangat hebat, dia akan memberi tekanan kepada spesies-spesies yang sedia ada, dan kalau dia adalah pemangsa, dia akan makan semua. Dia akan merosakkan ekosistem, dan akhirnya Malaysia akan hilang keaslian binatang-binatang yang pure breed dan adanya binatang-binatang yang hybrid. Dan binatang hybrid ni dia ada kelemahan sebab dia ada certain disease yang dia tak boleh tahan, dia ada kacukan yang dia tak boleh survive bila ada perubahan dekat tanah serta-serta tempat tu. So ingat, satu pesanan saya lah, bila korang yang ada bela tortoise, burung ke, binatang ke, anjing ke, jangan senang-senang lepaskan ke kawasan dekat negara Malaysia sebab dia akan jadi invasive alien species. Jadi invasive alien species ni benda yang tak baik lah. Dan satu lagi, kepada yang membela binatang-binatang tu, adakah anda sudah mengambil lesen daripada perkhidmatan?